Montok baru boleh apa tak? Boleh tak? Allahu Akbar walillahilhamd. Subhanallazi la ilaha illa huwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawaan wa likulli saqamin shifaan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, siapa masa lebih kurang dengan perjanjian pukul 8 ala sekitar 13 ataupun pukul 8:12 minit dengan perjanjian saya dengan ibu bapa mana duk dengar di dalam iaitunya Baba Channel FC ada sekitar para ibu-ibu dan bapa malam ni sama-sama kita mengikuti iaitunya tazkirah agama ada sekitar tepat di berepek dengan Silai Batas Baru Menara Kertanyumah. Ada setengah duk tanya di mana tepat. Nawaya katanya saya duk kecek ni di iaitu stesen Rumah Waru. Selepas daripada cabai Pak Batas Baru jalan lagi kepada Tanjung Mas. Duk berapa dengan batas besar iaitu Siling Menara Tanjung Mas. Dengan malam ni saya tak melanjutkan kalam. Sidinanya tak melewatkan masa. Sikit nak berkecek malam ni tentang harta benda kita miliki, iaitu pada sebuah agama zakat. Maka ayat satu daripada rukun Islam.
Nah, dalam 5 rukun Islam termasuknya iaitu zakat. Nah, selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah yang khas tertentu bagi orang agama asing, iaitu agama dikatakan Yahudi, Nasara, musyrikin. Nah, walaupun dikatakan lain daripada agama Islam, nak anuk ataupun nak ikut, nak masuk Islam, nah, nak jadi Islam mesti kena tasyahud, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah sebagai menyaksikan satu orang nak jadi Islam, hidup dunia yang sepenuh, dan nak akui di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak. Iaitunya dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan manakala rukun yang kedua yang tertentu nyata bagi kita, iaitu semaya 5 waktu. Ini sebagai tiada agama. Nah, selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah, dia bilanya iaitu semaya. Ini juga nak notis pada ibu-ibu dan bapa bahawa semaya 5 waktu ni nasbah kepada agama Islam. Nah, agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seanyongnya semaya adalah satu ibadat yang besar, yang tinggi, untuk nak memperbezakan dengan agama asing. Nah, kerana dalam ibadat 5 rukun Islam yang nyata dengan zahir semaya berlain rupa. Nah, adapun zakat, bibik harta, bubuh duit dalam kocek, nah, ambil padi, muat kereta, pergi sedekah. Nah, bagi orang buat sawah, buat padi, bagi orang ada kebun taman, nasbah kepada ku arak. Nah, zabit dan unak, muat kereta disedekah. Timbai-timbai ataupun suka gatal, suka cupok di antara mud. Nah, adapun semaya ni khasah, tempat yang tertentu, upamanya atas tanah ataupun di dalam masjid, khasah bagi dia. Dia mesti kena ada berlapis dia, iaitu berwuduk. Ini nak royak katanya nak royak kata nak memperbezaan di antaranya, nah, ibadat semaya dengan ibadat zakat, umpamanya puasa atau katakanlah haji. Dan manakala yang ketiga selepas pada semaya, iaitu puasa bulan Ramadan. Nah, katakanlah Ramadan al-Mubarak, kita baru lepas lebih kurang dalam dah tak sampai sebulan lagi. Ada sekitar 20 hari. Lebih kurang kita lepas puasa sampai ke hari ni. Nah, manakala rukun yang keempat pada ibu-ibu dan bapa, zakat. Maka zakat ni ayat katanya bersangkut bahaut dengan harta kita milik. Nah, mesti zakat ni dia kena ada apa ni? Nisab dia. Yang Allah Ta'ala suka, yang zakat, yang tertentu nisab, iaitunya zakat. Seperti nisab pada padi katalah 400 gatal. Nah, nisab pada duit, nisab pada emas, nah, iaitunya 20 riyal lebih kurang. Kalau kira dengan riyal Malaysia, kut kita lebih kurangnya dalam 5 kut sama ataupun 6 kut. Nah, ni zakat emas. Nah, iaitunya ia nyata, ia Allah Ta'ala sebut di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, dahab wal fiddah, mah dan perak. Maka nak ayat katanya ini semata-mata lulusan hukum daripada Allah Ta'ala.
daripada awal 1400 tahun lebih kurang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kita sekarang tidak ada ubah. Maka setengah pada setengahnya kata duit ni adalah macam mana zakat duit ni? Maka di sini saya menegas sikit bahawasanya zakat duit ni adalah kerana dia buat perhitungnya, duit ni buat perhitungnya dengan emas ataupun perak. Nah. Karena asal pada masa Rasulullah dan Kamadia daripada tabi'in akhir-akhir kemari lepas demi korong pertama, korong yang kedua ni dia masa raja demi ke raja saling raja pada masa ada sekitar tanah Arab hampir-hampir dengan Mekah. Nah, masa dululah seperti mana Kuwait, nah Qatar ataupun dalam sekitar Iraq. Nah, Spanyol katakanlah masa dulunya dia duit ada duit dinar, rupa-rupanya mah dah dia buat pitih umpamanya fulus duit ataupun perak. Nah, dia buat dengan besi perak ataupun biji mah besi mah. Tapi akhir-akhirnya orang kata kemudahan jadi susah kita nak buat mah. Nah, dia buat kertas. Ni kertas ni lah mudah bibit. Nah, 100-200. Nah, 1,000-2,000 hingga sampai 100-200,000, sejuta 2 juta. Maka mudahnya kita apa ni? Dia buatlah dengan kertas itu ganti daripada besi duit daripada emas ataupun perak. Anak yang kata kemudahan pada ibu-ibu dan bapa. Maka zakat duit pertaruhan, duit pertaruhan ni upama duit kita ada orang bertai di kita ke? Nah, maka laksananya kita kena siapa tahu, cukup haul. Masa haul dikatakan. Nisab tu hak Tuhan sakat daripadanya dengan juga dikapuh dengan haul. Dia cukup setahun, 365 hari upama kita taruh duit ni, daripada emas ataupun perak. Hari ni gisapa kepada taruh katakanlah tepat 1 pada bulan 1, gisapa sampai kepada tepat 1 bulan 1 tahun depan dia panggil cukup setahun. Cukup 1 tahun ni dikatakan haul. Apa haul? Dia panggil masa. Masa. Nisab itu zakat. Seperti padi katalah 400 gatai tu dia panggil nisab. Itu tak pakai haul. Dia kadang-kadangnya benda tu ia mesti kena kapuh 2. Cukup masa, dia cukup zakat. Masa ni makna setahun. Tak ada zakat hak 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan. Memang zakat haul. Apabila sebut haul, cukup masa setahun. Nisab tu tak sama. Kerana nisab watama, nisab padi, dia nisab emas perak. Nisab duit pertaruhan tu lain maknanya. Emas perak tu umpama duit yang pertaruhan lah. Orang bertai hak kita 300, 400 ribu umpama duit kita duk simpan dalam bank, itu cara kita nak keluar zakat. Itu ibu-ibu dan bapa yang mana rumah tu telah maklum dah. Kerana ya kita duk keluar zakat ni apabila cukup tahun memanglah dan kita hitung daripadanya. Tu hitung pada apa ni? Dia tubiklah kalau duit tu ialah 40 kok sekop. Dalam 100 tu tubik 2 kok sama. Apa tu hitung gila. Dan cukup dianya nisab dianya ibu-ibu dan bapa dah. Iaitunya dia mengikut pada harga. Harga mah banyak mana pada tahun ni ataupun masa sekarang. Daripadanya 1 riyal, 2 riyal, 25 riyal tu ia sapa zakat nisab. Nisab zakat. Makanya cukup setahun. Katalah duit kita sekarangnya kita buat masalah duit ada pertaruhan dalam 140,000, 145,000. Kerana mahlah ni dia ikut idarannya, dia mah harga mahal. Kalau mah murah maka dalam 110 ataupun 115,000. Ia ada masa 90,000 cukup nisab dia. Cukup setahun duit pertaruhannya seperti sekarang ni lebih kurang 150,000. Kerana mah 30. 30 katalah 30,000. 3 kop 90,000. 5 kop
kita katanya 150,000. Nah, 165,000 wajib zakat. Itu di atas dasar nisab. Hau ni maknanya tahun. Itu semata-mata saya nak buat ambil buat saluri iktibar antaranya. Kalau kita nak kira betul-betul, kita kena antik. Emas hari ni harga banyak mana, maka terbitlah 1 tahun yang kita duit pertaruhan dalam bank, upamanya duit orang betul orang penyih, upama katalah duduk dalam gulu tika di rumah, cukup setahun cak. Bukan nanti bulan Ramadan zakat. Kita taruh hari po somai kita tanduh. Dalam kertas dalam buk kita nyata cukup setahun, 365 hari mana 1 tahun. Makanya hari tu juga wajib keluar. Bukan nanti sampai sebulan 2 bulan lagi, dan nanti pada bulan Ramadan upama. Itu silap. Mana setahun daripada humbi kita taruh, kalau tepat 2 bulan 2 tahun lalu, tepat 2 bulan 2 tahun ni cukup setahun. Atau panggil cukup haul masa. Dan dengan zakat. Tapi kalau cukup masa tapi tak sapa nisab, mana tak wajib zakat. Tapi ya saluran saya nak cerita katanya, zakat ni salah satu daripada rukun Islam. Cara nak keluar tu insya-Allah pada masa lain-lain masa saya nak main menerai sikit. Masalah bahu nisab tu jadi terang. Tapi malam ni saya nak cerita tentang semata-mata kewajipan apabila kita milik harta, Allah Ta'ala tak bui kita makan seorang. Haram kita makan seorang. Sebab apabila Allah Ta'ala bina neraka, di dalam neraka esok, selepas daripada kita di alam barzah, bakit kita pergi kepada masyar, pada ibu-ibu dan bapa. Setelah menentu ahli syurga pergi kepada syurga, ahli neraka pergi kepada neraka. Tuhan bubuh. Ketak dalam neraka. Penuh dalam syurga. Nak pergi banci dah kita ni. Habis dah kita di alam barzah, habis dah kita masa menentukan kita satu puak pergi kepada neraka Allah. Dan satu gulungnya satu puak, satu firqah pergi kepada syurga Allah. Syurga bukan hak kita, hak Allah. Dia nak bubuh kita adalah hak Allah. Neraka yang menentukan, yang dijadikan oleh Allah. Nak bubuh orang musyriki Yahudi Nasara, mereka yang tak semaya, mereka yang tak puasa, mereka yang tak keluar zakat, mereka yang tak laksanakan rukun haji, rukun yang kelima, ni tepat. Sebab itulah neraka ni bukan kata 7 petak neraka, bukan 7 tepat. 1 neraka lazah, 1 neraka jahim, 1 daripada neraka jahannam. Masya Allah, luas. Neraka jahannam apabila dia di atas, nak turun daripada neraka jahannam, nak sampai di pintu neraka jahannam, kata ulama 70 tahun. Nak ayat tu jarak jauh. Di sirat tak kala nak lakah pergi kepada syurga, kepada pintu syurga, dia kena lalu ke atas neraka. Kata setengah ulama tak kala Nabi sampai pada malam Isra' Mi'raj. Sedangkan Nabi pergi tengok kepada neraka 500 tahun lagi nak sampai kepada neraka jahannam. Nabi akan selok pasal dah. Nak kata jauh. Tapi Allah Ta'ala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ibu dan bapa dengar maknanya nak kata di situ lama mana dah semenjak pada masanya gitu turun di pintu neraka jahannam, kata ulama 70 tahun dah. Ya Allah Ta'ala lepas daripadanya titi sirak turun mari 70 tahun baru jatuh di pintu neraka jahannam. Dan neraka atas sekali dikatakan jahannam, tak tahu berapa ribu pintu. Berjuta-juta pintu dan berjuta-juta tempat. Tempat ni tempat orang tak keluar zakat. Cukup satu musim. Semusim dia ada 70-80 tahun dalam neraka satu musim. Gi beralih kepada neraka tak semaya. Satu musim masuk neraka tak semaya, gi beralih neraka tak puasa.
Satu musim neraka tak puasa kata 80 tahun, satu hukum. Gi beralih neraka pula nyu yang tak apa ni? Ia makan duit riba. Nah. Beralih kepada neraka mengupat. Beralih gi kepada neraka pelagor. Nah, cukup semusim. Duk keliling begitulah di antaranya. Juga neraka orang tak keluar zakat. Terbaik di situ, kata terbaik dah kita terbaik kita di mana ni? Tapi pergi masuk neraka, yang hak tak haji pula. Kerana mu kuasa. Mu ada harta benda. Nah. Tapi humi bagi orang kafir, orang musyrik Yahudi, humi dia punuh. Punuh di dia tu tak jadi Islam. Dia buruk humi nasbah pada akidah. Duk keliling gitulah, tidak ada kesudahan. Allahu Akbar. Masya Allah. Di sinilah saya rasa. Nah. Tapi nak raya kata malam ni semata-mata saya nak setuh di antaranya orang tak keluar zakat. Kerana banyak sekali ada sekitar di bawah hukum langit Allah Ta'ala ini. Jadi pijak tak belakang bumi Allah Ta'ala, yang dunia akhir ni banyak orang milik harta. Banyak orang milik harta Allah Ta'ala yang lebih daripada hak terhak zakat. Nah, tapi mereka itu, nak raya kata bakhir dan kedekut mereka itu, hingga siapa? Diam mereka itu. Sebab itulah Allah Ta'ala banyak tepat sekali setuh di dalam ayat suci Al-Quran tentang mereka yang tak keluar zakat. Tentang mereka, ya Allah Ta'ala bui lebih harta tapi mereka makan sorang. Di antara duit pitih, upamanya lah beras getah ganda. Nah, katakanlah kerma zabit tamar. Nah, unat. Ataupun katakanlah apa lagi yang buah-buah wajib zakat. Ya kita senyap ataupun kita seduh. Nah. Lebih lagi zakat kita di hari ni bagi orang milikkan harta daripada harta Allah Ta'ala yang melipuh kurnia. Jangan suka kata kita milik harta daripada harta Allah Ta'ala pemberiannya, kata kita tu berasa selamat hidup dunia. Di sini sekali-kali kita silap. Kerana ujian Allah Ta'ala ni dia mari berlapis-lapis saya uji. Bergedang-gedangkan uji. Berkara-karakan uji. Nah, bagi orang kaya, kita rasa sempurna. Berasa Tuhan berkenan kita. Pada hakikat yang sebenar, kaya kita uji ya Tuhan. Nah, uji ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak teh hati kita. Nak teh keyakinan kita. Nak teh keimanan kita. Sebab itulah dengan kekayaan adalah teh Allah Ta'ala. Yakin nak tahu keimanan kita sesuatu orang yang setelah kamu beriman dengan Allah. Setelah kamu dapat semaya, setelah kamu dapat puasa, dia wih harta. Kerana harta ni benda yang dimiliki yang kita saya sekali-kali. Lebih daripada apa-apa. Nah, puasa tidak sanyungi dengan harta. Dia begitu harta kita tak limpah. Dia tidak ada tumpah. Dia tidak ada lagi khairat berkhidmat. Nah, haji tak sebegitu lalu banyak sekaligus sudah lah. Semaya tak habis harta benda. Tapi dengan zakat ni, sahabat kita tak menjadi apa ni? Orang panggil, tapi lah ni masya-Allah dah. Deh, akan tanya dah. Nah, tanya ustaz tu, guru umpamanya. Nah, sekak duk main ceramah agama mengajar dalam live. Apa namanya? Apa ni orang panggil masya-Allah zakat ni. Nah, guru-guru para ustaz umpamanya, para orang mengaji banyak dah kita duk mengaji lah ni. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Nah, sebuah kata kepada guru-guru tazkirah. Nah, umpamanya mengajar agama di mana tempat pun. Nah, mananya orang panggil tak ada anak besar masalah zakat ni. Pingat pergi mari. Dalam sekitar lebih kurang lah 20-30 tahun sampai ke hari ni. Jadi duk kau muncul, kau timbul zakat ni. Nah, dulu kita kata nak sebuah kepada tanah Arab. Nah, dalam Asia Tenggara kita ni sedu sikit masa Allah harta benda milik ia siapa terhak zakat tapi kita sedu sunyi dia. Tapi di hari ni mana gemucu habis dah. Di bawah hukum langit Allah Ta'ala tak ada orang yang tak keluar zakat. Walaupun tak siapa zakat akan dia buat juga bersedekahkan umpamanya. Hanya yang katanya
orang tak keluar zakat mesti tenang sekali-kali. Banyak sekali-kali di hari ni dia duk meluai, duk melahom di dalam kubur masing-masing nak naik kelik semula. Dia duk minta dengan Allah Ta'ala nak keluar zakat. Nak minta harta daripada anak cucu dia bagi. Nak ambil kelik, nak sedekah upamanya, sedekah wajib, sedekah sunat. Walau tak siapa zakat pun nak khairat bertabarruk. Kerana ni banyak sekali-kali nasabah kepada khairat tabarruk. Banyak mana orang fakir miskin di dalam kampung. Banyak mana kan orang nak buat benda-benda yang maslahat dalam agama, dalam kampung, dalam bandar. Tu walau benda tu zakat tak boleh nak buat madrasah masjid, tak boleh kita nak keluar zakat kepada madrasah masjid. Ni kita kena ingat. Pada ibu dan bapa tak boleh. Kita nak keluar zakat kepada masjid, kepada madrasah kan upama. Bahkan kepada anak yatim sekalipun tak boleh. Malaikat anak yatim tu miskin. Sebab itu setengah pada setengah ada tanya saya mari, boleh ke tak ya ustaz? Baba kena upama anak keluar zakat kepada anak yatim. Jawab kita ingat di sini capu-capunya dengan rekah. Supaya tak melewatkan masa, tak boleh kita nak keluar zakat kepada anak yatim. Mereka anak yatim itu miskin. Kerana zakat ni ya khasah yang tertentunya lapar hasnah. Lapar orang boleh makan zakat. Tapi malam ni saya tak cerita lagi hal tu. Semata-mata saya nak baca daripada ayat suci Al-Quran sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi di dalam ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakata. Ini satu daripada ayat suci Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakah. Yang artinya, bermula seksa neraka itu bagi segala musyrikin. Apa musyrikin? Iaitu kafir musyrik. Yang mereka itu kongsi mereka itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu yang tidak beriman nyata-nyata. Tapi walaupun mereka yang tidak beriman dikatakan kafir musyrik, akal Allah Taala buh neraka. Kerana neraka kafir ni satu daripadanya neraka hak dak semua batu. Cukup 80 tahun dia duk cerita sani. Pusing pergi masuk neraka hak dia tak semaya. Cukup 80 tahun katakanlah pergi pusing neraka hak dia tak puasa. Masya Allah. Cukup 80 tahun pergi pusing pula masuk gedang pulaknya. Hak tak zakat. Kerana dia tak keluar zakat. Cukup 80 tahun pergi pusing masuk pulaknya hak tak haji. Kerana orang kafir musyrikin dia tak kerja haji. Jadi habis dia boleh terang. Terbaik habis hak tu, hak tak semaya. 80 tahun. Tak puasa pula 80 tahun. Jadi 160 tahun. Pusing cukup satu gelemik. Neraka hak dia makan duit anak pula. Orang musyrikin dia taruh di bank duit. Upama dia taruh di auto mana pun duit reba dia tu. Duit berlipat ganda, duit lebih dia dikatakan duit bunga dak biar dia tu. Masuk. 80 tahun, 80 satu hukum. Gi hingga siapa klik semula neraka hak dia dak sembah batu. Neraka hak dia tak semaya. Neraka hak dia tak puasa. Begitulah. Tapi yang kemudian kita katanya orang musyrikin masuk neraka tak terbaik. Tapi dalam hal tak terbaik dak pusing, tak tahu berapa ratus neraka. Azab tak sama. Hak ni sakit lagu ni, hak ni sakit lagu ni. Sebab itulah yang Allah Ta'ala duk cerita di dalam ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamutu fiha wala yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Yang bermaksudnya wala yamutu fiha wala yahya. Orang musyrikin apabila masuk neraka mereka itu wala yamutu fiha wala yahya, maka dia tu seperti dia tak mati tak hidup.
Tak mati, tak hidup. Walau dia duduk dalam neraka, dia hidup. Apa sama tak mati, tak hidup? Apa yang bermaksud? Nak rakyat kata tak ada hari senang. Lepas sakit, lepas sakit. Walau dia hidup. Tapi serupa tak hidup. Karena tidak ada kesenangan dia. Walaupun satu saat. Walaupun satu kelip mata. Duduk sakit, lepas sakit. Allahu Akbar. Begitulah hingga tidak ada kesudahan. Ini ayat katanya, ni bagi musyrikin nyata hak Tuhan ada cedek satu neraka daripada neraka zakat. Dan satu neraka lain, neraka tak semaya. Satu neraka azab lain pula, azab hak tak puasa. Satu neraka, satu azab lagi, azab hak tak haji. Duk keliling gitu, ia tidak tanpa hari kesudahan. Ia tidak ada sudah. Itulah maknanya khalidun. Kekal selama-lamanya. Ahli musyrikin, orang syirik, orang musyrik, orang yang tak jadi Islam. Tak ada kiranya Yahudi, Nasara, Majusi, tak ada kiranya musyabih. Katakanlah. Musyrikin, katakanlah. Di kalangan berapa ratus agama tak muka bumi. Walaupun dikatakan Islam sekalipun, hak tu tak apung. Masuk neraka sekadar kesalahan dia. Sehari, 2 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akhir sekali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak sampai 4,000 tahun. Nak ayat katanya. Ni dia dah. Walaupun dia tu mati dalam iman, tapi dia kena rasa neraka. Sekadar hak Tuhan tidak ampunkan. Tapi di sini saya petik sekali-kali bahawasanya kita tak mau. Walaupun satu saat, walaupun satu masa. Satu masa tu banyak, seminit pun satu masa, 10 minit pun satu masa, setengah jam pun satu masa, sejam satu masa, sekerat hari satu masa. Kadang 10 tahun dia panggil satu masa. Kadang 100 tahun dia panggil satu masa. Itu satu korong, mana satu masa. Nak kata masuk neraka satu masa ini, satu kelip mata tak sah. Sekiranya ada di bawah hukuk langit bumi, harta kekayaan milik daripada mah susung sampai ke langit yang ketujuh, daripada mah 10 susung kepada patak bumi yang 10, nak tukar dengan satu kelip mata. Kata itu adalah azab neraka yang sangat gemuruh, yang sangat besar, yang sangat hebat. Dikatakan azabun syadid ataupun azabun azim, amak ia sangat besar, amak ia sangat sedih, sangat sakit. Ayat kata Allah Akbar. Di sini hak Tuhan nak mengazabkan bagi kafir musyrikin yang mereka tak keluar zakat. Bagi kita orang Islam serta beriman mesti kena jaga, ia paling jaga. Dengan harta kita milik. Sabit di sini nak notih katanya, kalau kita mari wak dalam sikit, siapa tanggung yang kedua kita fikir bahawa harta hak Tuhan beri kepada kita, orang panggil bukan untuk nak selamat kita. Selamat tu memang selamat, tapi ujian yang paling besar. Sebab itulah hidup dunia sebagai ujian. Kalau sesak, ujian dengan sesak. Kalau kaya, ujian dengan harta. Harta adalah ujian bagi kita. Kita menikah dengan harta hari banyak. Walau sikit sebanyak. Sabit sesak kita hari ni, jangan katanya Tuhan tak berkenan kepada kita. Bukan dengan sesak kita Tuhan tak kasih. Bukan arti kaya kita Tuhan kasih. Bukan kaya tu Tuhan puji kepada kita. Bukan. Kadang-kadang kaya Tuhan nak uji. Sesak ujian. Kerana dunia itu adalah hidup sebagai ujian. Itulah notih Allah Ta'ala pada masa mana? Masa korum lagi dah. Bukan masa Ibrahim alaihissalam. Bukan tujuh pada masa Adam nenek kita lagi dah. Semua milik harta dengan ujian. Kesusahan kita dengan ujian. Miskin adalah uji kamu daripada Allah. Kaya uji kamu dengan Allah Subhanahu uji kamu daripada Allah Subhanahu Taala terhadap kepadamu. Maka di sini orang panggilnya ujian kita tak sama. Kadang orang ni Tuhan uji dengan sakit. Kadang orang ni Tuhan uji dengan sehat. Dengan sehat pun uji juga. Tapi itu dengan sehat setuju dengan nafsu kita.
Kaya setuju dengan nafsu manusia. Sakit tak setuju dengan kita. Juga sesak pun tak setuju dengan kita. Tapi adalah ala kulli hal kaya, sesak, sakit, sehat, uji Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kembali kepada bumi, hidup dunia, uji. Sebenarnya Tuhan bui itu adalah benda tu jadi manfaat belaka. Lumrah bagi kita. Api hakikat pada hak sebenar tu hawi api nah. Dia benda api, jiran zat api. Kalau kita pakai betul-betul api, nah kita pakai untuk maslahahnya kita. Dia tu buat api tu untuk maslahah, keselamatan bagi kita. Tapi kalau kita pakai tak kena, akan jadi susah kita. Pergi makan rumah kita, makan kebun getah kita. Nah tak gitu ke? Makan kain baju kita. Tapi sebenarnya tu hatta api mari untuk selamat kita. Hatu dikatakan juga uji Allah Ta'ala. Kenapa dah? Allahu Akbar sekali-kali. Juga harta tu habui kepada kita milik. Allah qadar sikit. Banyak kau sangat teruji. Tuhan nak noteh, nak tahu semua harta tu dengan kita, apakah kita guna hari ni. Tahu mana kita sayang, tahu mana kita boroh, tahu mana kita kupi kita. Bakhil kita. Terhadap nak noteh dengan kita hari ni, milih harta sama kedak dengan orang susah perasaan, orang kaya sama hukum pada perasaan sebuah dia milik. Setara mana hidup ke hari-hari kita. Adakah pergi dengan harta betul-betul kita kacik kemah, ataupun kita pergi lomel-lomel. Juga kesusahan orang miskin setara mana dengan tak ada harta benda. Semua tu dikatakan ujian. Maka ujian inilah paling takut sekali-kali. Kalau kita tak kena benda. Na'udzubillahi min zalika. Di hari ini benar-benar akan kita kena jaga. Yang pertamanya kita kena jaga hati kita. Yang keduanya kena jaga suasana peribadi hidup anggota kita. Dengan harta benda kita milik. Juga bagi orang susah kena jaga secara dia susah. Bagi orang seni kena jaga secara dia seni. Kedua-dua tu menjadikan manfaat daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita jaga tak betul adalah kita seleboh dengan ajaran Tuhan. Orang kaya kau bertambah susah di akhirat kelak. Orang susah pun kau bertambah susah kalau jaga tak kena. Tapi kalau jaga betul-betul kena, orang susah akan selamat negeri akhirat. Orang kaya pun dengan harta dia milik akan selamat selepas pada mati. Sebab itu dengan satu ayat lagi Allah Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kata, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah ila akhirih. Pada ayat ni ya Tuhan kata berarti, dan jangan kamu sekali-kali seka akan segala mereka itu yang bakhil mereka itu dengan barang yang mendatang akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mekremionya, daripada beberapa harta akan kebajikan bagi merekanya. Betapa iaitu jadikan kejahatan. Ni sekali-kali kita kena jaga dia. Bukan kata Allah Ta'ala bui harta hanya kita milik dah. Dengan usaha kita sikit tu habis banyak. Bukan kata Tuhan puji kita, berkenan kepada kita. Dah. Tuhan nak teh hati kita hak sebenar Tuhan bui dah. Sampai ni ayat saat ni katanya kekayaan kita sebenarnya Tuhan teh. Nak tahu tengok. Tuhan bui. Gerak satu penegok dah. Lipoh kurnia boleh gerak tak suka-suka. Kita rasa Allahu Akbar Tuhan sayang kepada kita. Tapi hak sebenar Tuhan nak buat uji, adakah kamunya boroh ataupun bakhil? Sebab itulah kalau kita mari baca di pada masa Qarum. Masa Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa sebenarnya kalau kita mari baca dengan Qarum tak ada orang lain sekali. Sepupu saja. Sebelum daripada dia milik harta yang banyak, Qarum adalah Masya Allah. Dialah salah satu orang yang dipujikan dalam agama. Jaga daripadanya ahli kampung. Orang fakir miskin dia orang jaga. Jaga bui makan, bui minum, khairat bertabarruk. Sampai tah dia tu nak Musa suruh hui ke dia.
Dia orang yang paling hebat masa dia susah. Cukup lekat. Dia jaga ahli sekitar orang dari kota Mesir tu dia dah. Dari tempat kampung dia, anak buah dia, upamu jiran-jiran dia, ahli kampung, dia sanggup dia wi makan, wi minum kerana dia duduk dalam media tu dah. Nah, tapi dengan lama kelamaan dia berasa susah. Tapi dalam hal berasa susah ujian Tuhan tu mana dia cukup, dia sanggup. Dia khairat bertabarak, dia mai kopuh harta dia bagi pada anak yatim, fakir, miskin. Ala sekitar dalam kampung tempat-tempat dia. Maka satu masa dia pergi minta dengan Musa alaihi salam bahawa berdoa dengan Allah Ta'ala kerana mu Nabi Musa. Aku segar kerana aku duduk dalam medan ni dah. Setelah aku lipah dah, aku boleh memilih harta dengan kekayaan raya-raya aku, boleh aku bahagi kesenangan mu tengok juga Musa alaihi salam. Nah, di sini Musa pun tapi walau bagaimanapun Musa kata dah pada korang. Ya korang, jangan mu kata begitu sebelum ujian Allah Ta'ala. Kerana ujian mu tak bertepuh lagi dengan ujian Allah Ta'ala, ujian Tuhan ya Rabbil Karim. Nah, mu tak terasa lagi ujian Tuhan setelah Allah Ta'ala beri harta kepada kamu, takut mu selebah. Mu terlupa dengan Tuhan. Masa Nabi kita gitu juga. Nah, saya biasa cerita masa Nabi SAW lepas daripada Nabi kita semaya subuh. Nah, di dalam negeri ataupun di di Masjid Nabawi, tak kala Nabi duduk di Madinah, berpenuh-penuh mai kelik gaya-gaya pada waktu Nabi selesai semaya subuh, nak bagi harta satu perniagaan, puak meniaga kelik daripada kota Bahrain. Tapi Rasulullah mari menyahut satu masa dengan katanya, wahai sahabatku, yang aku tak bimbang kamu bahwasanya dengan miskin susah sikit sebanyak nak makan nak minum. Yang aku paling takut sekali, takutmu apabila dapat harta miliknya kekayaan, kamu terlupa dengan Allah Ta'ala. Ia paling aku takut sekali. Nah, juga Musa dia biasa kata kepada korang, yang aku tak takut mu duk bagi dah, mu boleh bagi dah. Cukup dah makan minummu, lebih daripada itu mu boleh berkhairat tabarruk, mu harta daripada orang kaya, mu boleh bagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Juga seperti kita sekarang, lebih kurang. Tapi dengan akhirnya begitu keminta korang dengan Musa alaihi salam, didoakan satu masa oleh Musa dengan makbulkan doa dia, makanya Allah Ta'ala builah. Nah, dengan lipah kurnia, dengan banyak harta, jadi juta milion pada diri korang. Hingga siapa pandai wak emas sendiri, biji-biji temaga besi, kutip mari pemumuk, dia boleh peracur ke jadi emas. Hingga siapanya koli dia beratus-ratus. Nah, wak gudang sendiri, upamu bubuh emas dalam gudang dia, kata setengah pendapat mengikut pada tafsir, 10 orang jatuh yang terhebat gagah, pikul anak koci nak pergi buka ke gudang emas dia. Tak tahu berapa puluh ribu putung. Dia setengah katanya 30 ekor utuh muat anak koci. Anak koci nak pergi buka gudang emas. Hingga siapa tahu tu. Maka apabila siapa pada masa pikul itu, kehebatan dia dengan ujian Allah Ta'ala, dengan senobari dia, akhir dia terlupa dengan Allah Ta'ala. Ni pada ibu-ibu dan bapa. Nah, satu kali Musa kata, ya korang, kamu adalah satu daripada semasa aku orang yang hebat. Allah Ta'ala beri kekayaan, kelebihan di atas kemuka bumi. Sekiranya jaga daripada hartamu kepada anak-anak buah dalam kota Mesir, bahkan seluruh dunia, kata Musa alaihi salam, cukup dengan Allah Ta'ala beri harta kepada mumah. Banyak sungguh. Nah, beribu-ribu gudang. Hingga siapa 2-30 ekor tua muat anak koci. Nah, berkhilah-khilah setengah katanya 17-18 orang yang tergagah pikul anak koci. Macam-macam lah berkhilahnya, nak rakyat kata kekayaan dimilikkan oleh korang pada masa Musa alaihi salam. Oleh hadiah sepupu daripada Musa saja. Tapi akhirnya dia derhaka dengan Allah Ta'ala. Dia terlupa perjanjian dia dengan Allah Ta'ala, sebagaimana Musa buat peringatan. Juga kita sekarang pun lagu tulahan yang kita kena jaga. Nah,
maka kita sayang tubuh kita daripada harta kita milik. Ni paling nombor satu sekali. Maka nak royak katanya hari ni, apa yang kita milik hak Tuhan beri kepada kita sikit sebanyak, kena kita syukur dengan Tuhan. Lebih-lebih lagi nombor satu, kita coknya zakat. Mana humbi hak kita buat terbaik awal daripadanya mati saat ni. Zakat ni penting sekali-kali. Mereka yang jaga daripada zakat, lumrah zakat, nak royak katanya, kita hari ni seolah katanya kita jaga diri kita. Selamat kita hidup daripada dunia. Dan kita jaga zakat ni hok memang dah. Tuhan jaga daripada harta-harta yang lain. Jaga rumah kita. Jaga keyakinan, keimanan kita. Jaga semaya kita. Jaga puasa kita. Arti kita jaga harta kita. Karena harta ni penting sekali-kali bagi kita. Banyak orang punah hendak sebut di dalam ayat suci Al-Quran. Selapis demi selapis, sejarah ke demi sejarah. Hak Tuhan hendak sebut dalam Quran. Dalam 6,660 ayat tu, somenya banyak sekali-kali nasbah kepada orang kekayaan terlupa dengan Allah Ta'ala. Banyak jatuh agama semasa Ibrahim, iaitu Namrud. Semasa Musa Korun, dan juganya Fir'aun alaihi laknatullah. Itu perekat sekali dengan kekayaan. Juga pada masa Nabi kita, mudah-mudah nak ceritanya Abu Jahal, Abu Lahab. Dan banyak laginya rakan-rakan. Dan kita akak contoh sahabat Nabi, bukan mesti tak kaya seperti mana Abdul Rahman ibn Auf. Dia juganya Abu Bakar Siddiq tu tuan Nabi sendiri. Itu kaya, kehebatan. Tapi kaya lagu ni adalah kaya yang membibitkan tubuh dia kepada syurga. Kerana kaya dia ada dua. Satu, kekayaan milik harta hak Tuhan beri. Kaya boleh membedahkan, boleh jadi pitukan, boleh membukakan daripada pintu syurga. Dengan kaya, ia metutupkan neraka, menjadi dindingkan neraka dengan harta benda juga. Dan kekayaan boleh jadikan dinding syurga. Tak boleh masuk syurga dengan kaya dia, kerana bakhil dan kupik dan tak keluar zakat. Terlupa mereka itu dengan Allah Ta'ala, menjadikan satu pintu, berpintu-pintu pergi kepada neraka. Dengan kekayaan hak Tuhan beri 40-50 tahun dunia, kehebatan dia, kemewahan dia, dijadikan dinding tutup daripada syurga. Maknanya buka pergi kepada neraka. Milik harta bibit dia pergi ke neraka, dinding daripada syurga. Satu firqah, satu bahasa, madinding ke neraka pergi kepada syurga. Itu atas iktibar. Hani nak ayat katanya sabit tu kalau kita buat misal. Satu orang mati. Sekadar 4 je atas rumah, masuk 5 je, boleh ke makam, boleh pergi kubur dah, usung pergi kubur. Alhamdulillah kita fikir kata selamat dah pada ibu-ibu dan bapa. Tapi sebenarnya dia 2. 4 mata tu baik. Ada orang banyak taruh pergi kubur dengan masa 4 je, tapi ahli neraka. Ada hok lambat, ada hok 4 je 5 je, tapi ahli syurga. Atas iktibar. Kerana satu orang mati, orang baik, banyak kita taruh dikata ahli syurga, ahli khair. Ada orang ahli syaqawah, ahli jihad, ahli bid'ah, ahli nar, tapi banyak juga taruh. Kerana kubur rumah beci kepadanya badai jasad kecelakaan satu manusia yang diraka dengan Allah. Seperti orang mati dalam musyrikin. Dia ada sembah batu, sembah berhala, tapi sekejap saja dia bakar. Buat apa tu? Kerananya rumah tak sanggup nak terima. Kawai kayu, kawai latar, papai, kawai tanah, pagar dia tak sanggup nak terima dia. Dah hambat tiap-tiap saat, tiap-tiap masa, tak boleh duduk. Kecemaran. Duk sembah batu, cemar jasad ni, diterima balah, iaitunya balah neraka. Kerana neraka duk duit, duk panggil. Juga hak taruh banyak bagi ahli syurga. Sama-sama saja. Kerana kubur nikmat balasnya susah lama dia duduk panggil gitu mau balasnya baik. Ni noyak kata tiba dia lain-lain. Juga hak lambat taruh lambat, ahli syurga banyak. Hak taruh lambat juga ahli neraka banyak. Begitunya somai padanya. Noyak katanya dengan harta benda kita tu, kalau kita pandai jaga, alhamdulillah,
jadi dinding daripada neraka. Tak pandai jaga, harta dinding daripada syurga. Pergi kepada syurga juga. Ni nak ayat katanya para ibu dan bapa, bukan katanya buikan oleh Allah Ta'ala milik kekayaan kita, Tuhan tu setuju dengan kita. Memang kita tu kena syukur. Ia membawa kepada kita hari itu apa hak kita kerja hak sebenar dengan harta benda hak. Sebab itulah Tuhan beri tak sama. Orang ni kerja syukur sembah cukup hari-hari tak beradu, tapi sedikit boleh makan, sedikit boleh milik. Ada hikmat di sisi Allah Ta'ala. Sikit-sikit mereka itu kerja tapi dia banyak dapat milik. Itu hikmat daripada Allah Ta'ala. Tak sama. Itu hak nyatanya Tuhan tulis di Lauh Mahfuz pada masa kita 4 bulan. Sebab di hari ni hak kita ada hari ni. Dengan harta benda kita milik 40-50 tahun dah seorang hidup tak muka bumi, nak ayat kata tak sama Tuhan beri rezeki. Ini sebagai kata pelataran ujian Allah Ta'ala. Hak takdir Allah Ta'ala daripada asal. Wajib kita beriman, wajib kita syukur. Kesusahan kita wajib syukur cukup-cukup. Dan kekayaan kita wajib kita bersyukur cukup-cukup. Itu setuju dengan hati kita, setuju dengan nafsu kita. Tapi walau bagaimanapun sekali-kali kita ingat ujian Allah Ta'ala terhadap kita hari ini. Maka pada nombor 1 hari ini kita naknya walau sikit walaupun banyak kita itar kepada suruhan Allah Ta'ala, kewajipan kita. Kalau hak siapa zakat memang kita kena keluar zakat. Kalau hak tak siapa zakat nasbah kepada kita khairat tabarruk, walau katalah sunat upamanya, katakanlah. Ni nak ayat katanya dengan harta benda ni sekali-kali sabit itulah sekali-kali ia tak sama dengan puasa, tak sama dengan haji, kerana harta benda ni ya kita kasih sekali-kali. Hari ni banyak musnah sekali-kali 3 bagai. Hak Tuhan ada cerita dalam Quran. Satu di antaranya harta benda. Yang kedua kepunahan kita hari ni dan kebaik kita juga hari ni dengan perekat kita. Yang ketiga adalah kebaikan kita dan kepunahan kita juga. Dua-dua tu dia ada tiap-tiap diri masing-masing. Iaitunya dengan anak cucu kita. Kelebihan anak cucu kita. 3 hak nyata hak Tuhan sebut, dia hak Nabi catat di dalam hadis dianya. 1 kepunahan kita, kebaikan kita. Baik satu orang dengan harta, punah kita pun dengan harta benda, dengan milik harta benda. Baik satu orang tua, baik satu orang mama dia dengan anak cucu, kecelakaan mama, kecelakaan ayah pun dengan anak cucu. Dia ada tulis ni. Dan dengan perekat pun uji ya Tuhan. Ada satu orang baik dengan perekat, satu orang jadi kemusnahan, kejatuhan, kecelakaan dengan perekat. Dengan 3 inilah ujian Tuhan yang besar sekali. Nombor 1 harta, nombor 2-nya perekat milik kita hari ni, Tuhan beri lebih kurang. Nombor 3 adalah dengan anak cucu kita. Tak lebih duk keliling 2-3 perkara ni. Hidup kita hari ni sekadar 45-60 tahun. Ini sebagai ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kita sekali-kalinya. Maka nak ayat katanya di hari ni semata-mata kerana dunia akhir ia kelulusan sekali. Nombor 1 dengan harta benda. Banyak milik tak ada salah. Betul-betul kita kena kembali kepada humi hak Allah Ta'ala, bukan hak kita sekali. Kekayaan hak Allah, kemiskinan kita ini dengan kehendak Allah, bukan hak kita. Kalau hak kita mesti kita kaya belaka. Tak kita ke? Kalau kita fikir hak Allah Ta'ala, mesti kita tak saya. Hari ni sahabat kita saya kerana setengah dia fikir hak kita. Asal kejadian hak Allah, tapi kita fikir awak kita berasa kita nak kerja, kita nak boleh dengan usaha kita tu, berasa hak kita. Ni yang paling takut sekali-kali. Walaupun bagaimana kita kena pulai kepada humi, pulai kepada Tuhan hak asal, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan tubuh kita sendiri, apa kita hidup hari ni dengan rumah kita milik besar halus syukur kira. Mulai huduh tu bak lain. Tanah kita duduk beli, tanah kita milik dengan rumah kita, pakaian kita, harta benda kereta mutu kita, kenderaan kita, kapal kita, kapal nelayan laut, semua tu adalah kembali dengan wahdah Allah Ta'ala. Apabila kita kembali kepada humi, maka membawa kita tak usah.
Dan kita tak menjadikan bakhil, dan kita tak menjadikan kedekut apabila siapa zakat akan kita nak keluar zakat. Walaupun benda tak siapa zakat akan kita nak bui. Kepada anak-anak yatim, fakir, miskin, lumrah kita tak ada kira lah diri kita hari ni. Kita boleh nak bagi, nak berkhidmat, bertabarruk, tak kira bulan Ramadan, tak bulan Ramadan, di dalam setahun adalah kita semata-mata mengitaikan nak buat kebajikan. Dengan harta benda. Kerana timbal kita di akhirat esok berat dua. Satu timbal kita dengan kebajikan kita, dengan kehasilan, dengan badan kita buat. Dengan badan kita kerja. Nombor satu ialah dengan baca-baca nya. Berzikir, mengatik tasbih, katakanlah semaya, puasa katakanlah. Yang keduanya dengan berat timbangnya harta benda kita milik. Yang mereka itu tidak ada bakhil, tidak ada kedekut, walaupun sekut sama dengan ikhlas. Ya khairat, sedekah, lebih-lebih lazi kerjaan dia untuk nak keluar zakat. Kekayaan dia adalah untuk nak keluar zakat. Maka ini tinggi sekali-kali. Inilah dikatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semata-mata Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan umat dia bahawa kerjalah kamu seperti mu nak hidup sepanjang masa supaya dapat mu keluar zakat. Ni kadang setengah hari kita ni dekat-dekat nak keluar zakat lagi mana? Dia mindah harta dia. Boleh tak ada gapo hukum yang mindah dia pergi beli tu, pergi beli ni. Ada lagi sebulan kan 20 hari nak cukup. Dan nak cukup tahun dia mindah pergi. Dengan 1 juta, 2 juta, 10 juta, katakanlah 30 juta, katakanlah. Maka ni rugi. Kerana kita duduk kerja mari, ya Rasulullah kata, maksud daripada satu hadis, dengan kekerjaan kamu, titik peluh kamu, boleh keluar zakat, itu adalah memudahkan kamu jalan kepada syurga. Hak nyata di akhirat kelak. Juga. Ayat kata inilah harta milik kita adalah untuk membukakan derajat. Membukakan bat-bat pintu-pintu syurga di akhirat kelak, berpuluh-puluh, beratus-ratus pintu syurga dengan kita milik harta Allah Ta'ala atas muka bumi, atas dunia kita sekadar kata agama, kita khairat, berkhidmat, tabarruk, bila lagi kita keluar zakat. Ayat katanya di sini, tapi di hari ini banyak sekali-kali dah. Orang kita yang tak terlupa. Ingat kepada asal. Ibarat orang tua katanya, isi kaca tak terlupa kepada kulit. Ni sekali-kali insya-Allah taala moga-moga kitanya pohon nampak lagi benda lagu ni. Jadi satu benda hak tu hawi kita, tak ada kiralah kekayaan kita, kemiskinan kita, semua tu jadi bil hikmah. Jadi rahmat. Jadi rahmatun minallah. Semata-mata kita jadi kebajikan suasana kita hari ni. Kaya adalah kehebatan dunia sampai kepada akhirat. Dengan kemiskinan kita pun jadi kelebihan kita dunia sampai kepada akhirat akan sama-sama berjaya hidup dunia sampai kepada alam barzakh, akhirnya baki kita dengan kesihatan. Ni nak siapa pula dah ni? Iaitu masuk kepada Aidil Adha, tak berapa hari lagi dah. Kita akan suasananya untuk kita metumpahkan darah tak muka bumi, iaitu dengan berkorban. Ini pun salah satu juga. Kalau kita kemiskinan, kesusahan, tak dapat kita nak pergi beli lembu nak beli kambing, kerbau katakanlah. Inilah mesti kita kena nak kepada benda ni untuk selekai kita buat amal semasa hidup dunia sebelum pada menyahutkan maut datang kita. Moga-moga dengan amalan ni insya-Allah taala dan sekadar tu saja penasihat daripada saya sebagai tazkirah. Lebih kurang insya-Allah pada lain masa saya mari buat tazkir pula masalahnya setara mana hak zakat masa apa ni penerian dengan dan penerian pulaknya dengan dengan nisab seperti zakat emas perak dan zakat unak zabit padi gandum katakanlah banyak mananya setara dia insya-Allah taala. Satu masa minggu-minggu dak pergi lagi saya ni nyatalah pada malam Sabtu lebih kurangnya pukul 8 lepas pada semaya Isya tak ada uzur apa siapa kepada iaitu di stesen Babo Channel FC tiap-tiap malam Sabtu hak saya
Maka dengan malam ni tak ada dah jadi apa ni hujan pun tak ada dah jadi sehat mulai dengan udara pun moga-moga dengan minggu depan saya datang pula lebih kurang pukul 8. Tapi nak ayat sikitnya pulaknya kata malam esok ni sedikit. Tak kita waruk dah. Ada sikit iaitu di tempat Baba Faisal. Di Merbu terjatuh kita ni. Dalam stesen waruk kita ni dia nak pergi taksuk di sana. Kerana ada Baba Faisal kita ni nak buat satu haflah. Nak panggil duit sedikit khairat untuk nak wis benar tempat bangun-bangunan dia. Iaitu di dalam apa ni kawasan Kapal Parit Merbu jatuh. Dia nak binakan satu pula daripadanya perumahan. Untuk mencukupkan kanak dia lebih kurang sedikit lagi supaya budak-budak tahfiz tempat dia tu akan menyempurnakan hajat-hajat hok Baba Faisal kita. Dia duduk buka iaitu tahfiz kelawasan di Kapal Parit tu. InsyaAllah tak ada gozek apa malam esok ni saya bersama dengan Waruk sekali dengan Baba Faisal juga duduk di Kampung Parit Merebut Jatuh ada sekitar lebih kurang lepas murid disapa kepada lepas isyalah panjang masa sikit dan supaya nak sempurnakan sedikit sebanyak khairat daripada ibu bapa. Ni saya sebagai buat apa ni toriah bela-bela. Maka dengan masa ni juga saya hundulah diri saya dengan kalam muhibbah iaitu kalam mulia dengan katanya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wallahu a'lam. Sayyidina Muhammad wa ala